السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المتقين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المهديين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. Yang mulia Tuan Imam Masjid. Masjid ini masjid baru yang dinamakan Masjid Al-Bukhari, dan Bilal-Bilalnya dan ahli jawatan kuasa ini masjid, dan juga kepada imam-imam dan guru-guru, ustaz-ustaz dan semua pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab, dan semua kepada anak-anak pelajar yang masih belajar, dan semua kepada yang hadirin dan hadirat. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita mengucap syukur alhamdulillah di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatul ijad wal imdad. Allah mengadakan, menciptakan kita daripada ketiadaan kepada ada. Setelah kita diadakan, Allah membantu pula pada kita semacam bagai-bagai bantuan. Antara lain, Allah masih lagi melanjutkan umur kita, usia kita. Di samping pula ia memberi sihat wal afiat, dan juga memberi taufik hidayah kepada kita memeluki agamanya dan menetapkan kita di atas bawah agamanya al-Islam. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukur. Dan juga di sini kita dapat pula sebuah masjid yang baru dengan tak diska-ska, bukan daya upaya kita, kau tidak, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurlah kita dapat sebuah masjid yang sangat mulia sehingga dikatakan rumah
rumah Allah. Baitum min buyutillah, masjid ialah suatu rumah yang dibangsakan kepada Allah, yakni mulianya. Alhamdulillah. Dan di antara pula Allah menjadikan kita ini hamba-Nya yang muttaqin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Allah menjadikan kita ini hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Yang paling utama asas takwa ialah beriman. Di samping itu pula ada pula imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Semua itu adalah nikmat yang besar sangat, tak dapat kita nak bilangkan, tak dapat kita nak hitung kebesarannya. Walau bagaimana hanya mesti atas kita syukur semata-mata, dan kita redha kalau apa yang telah diqada dan ditentukan. Itulah. Kemudian kita nak meluangkan masa luang untuk soalan. Paling utama kita nak kepada beberapa soalan, dan kita binalah di atas soalan itu. Di samping memberi jawapan, kita ada pula keterangan. Oleh itu diminta kepada Tuan Imam kita bentangkan beberapa soalan yang telah disediakan. Persilakan. Ada seorang wanita mu'allaf Hindu yang memeluk agama Islam. Setelah ia memeluk Islam, ia berkahwin dengan seorang lelaki Islam. Akan tetapi wanita itu tidak mempunyai keluarga, tidak ada mak ayah, tidak ada adik-beradik. Lalu pernikahan mereka sampai 25 tahun sahaja, mempunyai 4 orang anak. Setelah itu wanita itu minta diceraikan oleh suaminya kerana suaminya seorang ahli maksiat. Dan setelah perceraian, suaminya berkahwin dengan wanita lain, dan wanita mu'allaf itu bersama anaknya masih di bawah jagaan mertuanya. Di sini ada 3 pertanyaan. Apakah hubungan wanita mu'allaf itu masih halal atau haram dengan mertuanya? Satu lagi. Dan seterusnya, jika wanita itu berkehendak untuk bernikah, apakah ia perlu minta izin mertuanya? Yang seterusnya, bolehkah anaknya menjadi wali nikah untuk ibunya, wanita mu'allaf? Ya, Alhamdulillah, itu sebagai soalan rupanya sebegitu rupa. Tepat soalnya 2-3 soalan, tapi rupa bentuk itulah kejadian yang berlaku. Maknanya setelah seorang isteri yang dicerai oleh suami, sama ada perempuan yang jadi isteri tadi tu yang Islam pada asal ataupun Islam baru, yang kita gelar dengan mu'allaf, kan? Jadi bila sebut kalimah mu'allaf, kita fahamlah kata bukan Islam asal. Tu bezanya, kan? Kemudian bila dia berkahwin, selamanya 25 tahun katanya, saya dapat anak 4 orang anak. Sama ada anak itu lelaki atau perempuan, tapi zahirnya anak lelaki dah. Kemudian apabila itu dicerai oleh suaminya, maka dia duduklah dengan mertua. Kemudian apabila ia sudah bercerai, tepat tanya soalan yang pertama tadi apa? Cuba ulangi sekali lagi soalan yang pertama tadi. Apakah hubungan wanita mu'allaf itu masih halal atau haram dengan mertua? Baik. Apabila dicerai, berartinya si perempuan itu dengan perempuan ibu bagi suami hingga ke atas, dan bapa bagi suami hingga ke atas, panggil mertua, kan? Mertua. Kalau orang petani panggil tuk tua. Dia ada tuk lagi. Tuk tua. Mertuanya.
Dia tanya kata, adakah masih halal? Maksud halal di sini lihat, dengan tidak tutuplah. Tapi selain daripada antara pusat dan lutut. Nah, adakah masih halal? Jawabnya iya. Yang dipanggilkan mahram. Mahram artinya man haruma nikahuha 'ala at-ta'bid, imma binasabin au biradha'in au bisihrin atau musaharatin. Itu ta'rif dia. Makna mahram itu ialah mereka. Kalau perempuan pun ialah perempuan. Sini nak menyatakan perempuan. Man haruma nikahuha, mereka perempuan yang haram oleh berkahwin akannya, alat ta'bid, atas berpanjangan selama-lama. Selama hidup dalam dunia ini antara lelaki dengan perempuan ini haram berkahwin. Itu panggil haram mu'abbad, selama-lama. Kemudian haram selama-lama tak ada sebab. Imma binasabin, ada kala dengan sebab keturunan, bapak kandung hingga ke atas. Kalau kita lelaki nasbah dengan perempuan, perempuan ibu kandung hingga ke atas. Kemudian ini dengan sebab nasab, ini bukan nasab. Atau dengan sebab susu, ini bukan. Atau bil musaharah, dengan sebab beramil-amilan. Yang inilah. Jadi perempuan yang rupa masalah tadi sama ada mu'allah ataupun perempuan asal, asal Islam, bila berkahwin maka bapa bagi suami, ibu suami ke atas. Begitu juga bapa bagi isteri dan ibunya ke atas, panggil mertua. Ya Allah Ta'ala sebut apa dia, wa ummahatu nisaikum. Ada bila ke ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, kita pergi sampai kepada wa ummahatu nisaikum. Diharamkan atas kamu hai lelaki, diharamkan akan ibu-ibu bagi isteri kamu. Dan sebaliknya. Apa sebaliknya? Nasbah dengan perempuan diharamkan atasnya akan bapa-bapa suaminya. Itu sebalik. Ayat tu dok cakap lelaki terhadap perempuan dan sebaliknya. Ini hal sebaliknya, makna perempuan ini dengan bapa suami dan bapa-bapa ke atas panggil mertua. Adapun bapa penakan bagi si suami itu bukan mahram. Bapa penakan bagi suami, sama ada bapa penakan sebelah ibu suami, bapa penakan sebelah bapa suami, sama. Itu tak dipanggilkan mahram. Yang mahram ialah bapa kandung hingga ke atas. Itu apa sama ada anaknya cerai isterinya dipanggil mertua. Bukanlah makna kata mertua tu ketika belum perceraian. Apabila perceraian hilang mertua, tidak. Ini panggil haram mu'abbad, selama-lama. Si menantu dengan mertua haram perkahwinan selama-lama dan halal tengok menengok selain pada antara pusat dan lutut selama tidak ada keinginan. Dan tidak batal wuduknya, sentuh menyentuh dengan tidak berlapik, tak batal wuduknya. Ini panggil mahram bil musaharah. Kemudian apabila kita tu masalah yang pertama. Tu jawab apa yang pertama. Ini panggil haram mu'abbad, haram selama-lama. Haram nak berkahwin antara mentua dengan menantu selama-lama. Bila haram selama segi berkahwin, halal harus tengok menengok. Tak ada kena tutup aurah, tapi selain pada tahap pusat dan lutut. Itu dia.
Kemudian kepada soalan yang kedua tadi apa? Sambungan dengan tu. Jika wanita itu berkehendak untuk bernikah, apakah ia perlu minta izin mertuanya? Apabila dia nak bernikah, nak berkahwin, adakah ia perlu minta izin kepada mertuanya? Itu sebagai adab sopan tu, moga kita duduk dengan dia. Nah, seelok kita berbincanglah bagaimana. Itu saja. Bukan arti kata nak sah berkahwin ni terhenti di atas minta izin, tidak. Nah, apalagi dia tu dah janda. Dia mesti serah pada diri dia sendiri. Al-bikru tusta'zanu wa idnuha sumatuha wa thayyibu tu'ribu an nafsiha. Masalah bila dia nak berkahwin, tak mesti dari segi nak sah perkahwinan tu tak mesti minta izin dengan mertuanya. Hanya sebagai sopan sajalah. Bagaimana ada orang yang meminang dia itu ini sebagai minta pandangan tu je. Sekiranya kalau dia tak izin juga tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak izin, dia tak beri berkahwin, kita berkahwin juga, tak boleh nak halang, kerana ini halangan yang bercanggah dengan syarak. Hanya kita yang janda ini syarak meletakkan tu'ribu an nafsiha. Kalaulah wali kita, masalah kalau bapa kandung sebagai wali kita masalah, bila dia nak mengerasi kahwinkan kita selaku anak yang sudah janda, tapi anak tak mau, tak boleh nak paksa, sebab masalah yang janda mesti tu'ribu an nafsiha, izin dia dengan beri kenyataan. Kalau kita sebagai bapa, bagaimana kamu Aminah, aku nak kahwinmu dengan si Khalid. Aminah kata saya tak mau. Tak boleh kahwin, tidak sah. Hatta kalau diam pun tak memadai. Bagaimana Aminah, aku nak kahwinmu dengan si Khalid, diam, tak memadai. Kalau anak bikir cukup dengan diam. Anak kita bikir masih teruna, darah panggil tak sini? Panggil juga. Anak kita masih bikir, masih darah, masih teruna. Kemudian ada lelaki meminang, kita setuju dengan lelaki nak menjadi menantu, maka kita minta izin dengan dia. Aku nak kahwinmu dengan si anu itu. Dia diam je. Minta izin tu mesti minta izin, tapi izin bagi yang bikir cukup dengan diam. Al-bikru tusta'zanu wa iznuha sumatuha. Diam cukuplah. Adapun kalau perempuan janda, wasayyibu tu'ribu an nafsiha, ia kena menyatakan, bagaimana Aminah, aku nak kahwin kamu dengan si anu itu, diam, tak boleh, kena ya, ya, saya suka, saya setuju, ya, barulah kahwin. Adapun yang ini bukan wali, ini mertua. Bahkan Melayu orang petani panggil, bila sudah diceraikan panggil bekas, panggil begitu, bekas menantu. Tapi hukum sepertilah. Maka tak mesti minta izin. Bila kita setuju, lelaki mai meminangkan si perempuan, dia setuju, boleh je. Cuma oleh kerana kita duduk menupan dia tu, seelok kita buat perbincangan dengan dia. Kita berbincang sebagai kita beradab dengan dia, tapi dia halang kita. Sekalipun dia halang, sah perkahwinannya. Itu Sudah. Pergi kepada soalan yang ketiga. Maka perempuan itu mu'allaf, dia tidak ada wali, yakni wali khas dia tidak ada. Wali khas, sebab ia nak jadi wali ialah bapa hingga ke atas. Bapa hingga ke atas. Bila tidak ada bapa hingga ke atas, ada pula saudara bapaknya yang seibu sebapa. Kalau tidak ada yang seibu sebapa, yang sebapa. Apa dia ni? Saudaranya. Saudara yang seibu sebapa. Itu wali dia. Tidak ada yang tu, yang sebapa. Tidak ada yang tu pula pergi kepada bapa saudara yang seibu sebapa. Maka semuanya katakanlah tak ada. Kalau ada pun bapa masih ada, katakanlah. Atau bapa menakan pun ada, tapi dalam kubur, tak boleh jadi wali. Kan? Baik. Apabila begitu, perempuan ini panggil tidak ada wali yang khas.
Tetapi yang ada sekarang anak lelaki dia. Yang ada anak lelaki. Maka anak yang lelaki itu bolehkah jadi wali ibunya? Di situ soalan. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, anak tak boleh menjadi wali nikah ibunya. Ada perkara dalam mazhab lain tu bolehlah anak. Mazhab Syafi'i kita tak boleh anak menjadi wali. Apabila tidak ada wali yang khas, maka nak berkahwin si perempuan itu kembali kepada wali am, dia panggil. Wali am itulah kepada sultan, qadi, tu wali am. As-sultan waliyyu man la waliyya lahu. Sultanlah jadi wali pada mengkahwinkan mereka yang tidak ada wali, tidak ada wali khas macam perempuan tadi. Maka lebih elok supaya nak menolakkan daripada khilaf, kita pergi kepada wali sultan ataupun qadi ataupun naibnya. Itulah pulang kepada situ. Itulah. Itu soalan terus. Selesai, boleh sambung. Azan dah? Belum. Soalan seterusnya, saya bertanya, bolehkah kita minum air yang dijual dalam peti ais yang di dalamnya berfungsi dengan air arak? Biarpun arak itu berbeza di tingkat bawah atau atas. Terlampau waraknya. Tanyanya, bolehkah yang dimaksudkan boleh di sini halal ke tidak halal yang dimaksudkan tu? Kalau tanya masalah boleh tak boleh tu, kalau murak boleh je, boleh semata kan, minum arak pun boleh. Tapi maksudkan boleh di sini halal ke tidak, itu maksudnya. Itu tak? Itu maksudnya halal ke tidak halal. Jadi air biasa, yang dijual, tapi tepat letak di dalam peti sejuk, sini panggil peti ais. Peti ais asal daripada air sejuk lah juga, potong tinggal ais. Air sejuk. Peti ais. Kemudian letak, dia kata saat ni apa dia? Bersama. Apa dia? Bersama dengan tidak ada apa-apa. Kan ini adalah satu botol, yang ni satu botol, walaupun duk rapat begini pun tak ada masalah kan. Cawan sama cawan ni botol dah juga tutup-tutup. Kalau cawan dua cawan dia bersambung ini. Ini cawan arak, ini cawan air. Maka hukum dia kullum ya apa, likullin hukmun mustaqil. Tiap-tiap hukumnya berlainan, hukum masing-masing kata orang petani. Yang ni air. Bila air tidak ada sebab-sebab yang lain, klik pada asalnya, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Air adalah suci sifatnya, lagi pula boleh menyucikan. Itu hukum dia halal. Selama tidak ada arid lain. Yang ini duduk sekali, tak ada masalah. Asal jangan campur je. Maka dia bersetuh gini, bukan campur. Maka hukumnya masing-masing. Jadi berasa takut juga awak duduk sekali kan. Tidak apa-apa. Dia. Boleh sambung lagi. Seterusnya, apakah hukum pekerjaan saya sebagai cashier Hakimat yang di dalam kedai itu bercampur dengan benda-benda haram, arak dan sebagainya? Itu susah juga tu tak? Jadi mana kita kerja, hak ni ya begini. Kalau sekiranya kita tu ada arah, orang tani panggil, sini panggil apa? Ada arah. Sini panggil apa? Masalah kerja kita tu banyak. Yang sini pun ada, yang situ pun ada. Tu apa yang kata? Kalau lain pada tidak ada arah di lain dah. Tu orang petani panggil gitu. Tidak ada dah kerja lain malaikat, hanya ni je. Tu panggil secara daruri, secara darurah, secara terpaksa dah, kita tak ada nak kerja lain dah, malaikat di sini je seumpama gitu. Tu panggil orang petani kata tak ada arah dah di lain. Maksudnya tidak ada pilihan. Tu dia. Ya asal mari pada kelima campur arah arada. Tak ada arada, orang petani panggil tak ada arah.
Mana tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, terpaksa kita kena kerja di sini, di lain tidak ada lah. Salahnya begitu. Maka kalau sebegitu hukumnya tidak apa-apa, kerana ad-darurat tubihul mahzurah. Tapi kalau ada pilihan, itu lain tu. Kalau ada pilihan, yang ini pun kalau kita nak kerja sini pun boleh, nak kerja di situ pun boleh, ada pilihan. Tapi sengaja kita pilih di situ, tu kalau masalah pilihan gitu, dari segi aula tu kurang aula. Nak tanya aula tak jawab aula, kita terasa sendiri. Kalau kita orang yang iman tinggi sikit, terasa macam mana? Orang sini panggil tak selesa. Sebab tu tanya hukum tu, terasa tak selesa dah tu. Tapi kalau mana kita ada pilihan, maka eloknya begitu. Tapi kita nak hukum gini, tak boleh seelok. Kalau kita ada pilihan, eloknya buat pilihan di lain. Berasa tak tenang. Ada satu ceramahan kan ni? Oi. Ni dia tak sepenuh selalu. Kalau ada dengar kesibukan tu, supaya kita tengok TV. Kalau ada capur-capur, tengok TV sempurna. Dah tengok TV, gambaran tak sempurna. Kita dengar radio pun begitu juga. Kalau ada campuran orang macam mana. Ni. Oi. Tak ada anggota tau. Beri maklumat sikit ni. Pihak perempuan kan tu. Kita bagian muslimat mengangkat suara sikit. Kita dengan sembang. Kalau kita nak adakan majlis mendengar, minta diam. Kalau kita ada hal apa-apa, minta keluar bincang di sana. Jangan kita mengganggukan. Majlis ilmu ni bukan majlis biasa. Diminta kepada pihak perempuan, kalau ada masalah apa, minta keluar bincang di luar. Jangan bincang di dalam ni. Nanti mengganggu lagi pula apa yang kata isaatil adab, jahat adab, dia panggil tak ada sopan itu. Kena beri maklumat sikit. Pihak perempuan tu dan kawan anak-anak sikit. Kalau tak mau dengar, keluar. Kalau nak dengar, minta diam. Dia tak boleh, adab ilmu ni dia besar sangat. Adabnya besar. Ini dia kena denda, kena apa ni. Kalau orang mengaji tengok mai sekolah lewat apa kena berdiri. Guru duk mengajar, ada murid duk bercakap, dia denda dia. Kadang-kadang kena berdiri tengah panah. Itu tak? Kerana adab ni. Sebab tu kena faham dah. Baik, boleh sambung. Tolong kawal, tolong jaga. Apakah hukum arak yang dimasukkan ke dalam makanan, sama ada sedikit atau banyak? Apa? Apakah hukum arak yang dimasukkan ke dalam makanan, sama ada sedikit atau banyak? Oi. Seolah-olah kita tak tahu banyak lagi dah. Arak ini terjemahan daripada apa? Kita ambil situ pula. Yang kita selalu sebut arak. Apa dia arak? Yang memabuk tu lah dah. Tu arak. Sama ada buat daripada apa sajalah. Walaupun asal sebut perkataan khamar. Hak yang disebut dalam Quran khamar tu asalnya ialah nabid, perahan yang dibuat daripada anggur. Buah anggur, buah inab. Dia perah, ambil airnya, kemudian dijeruk apa panggil sini? Panggil tak?
bubuh lah tepayang umpamanya nah. Maka dia berbuih-buih. Tu asal duk sebut khamar itulah, iaitu perahan anggur. Itu arak orang Arab dulu. Maka itulah hak yang ijma'nya. Selepas pada tu datang warid pada hadis kullu muskirin khamrun. Jadi berlakunya hadis tu nak apa dia nak datang hadis tu kerana datang daripada Yaman. Ada cerita oleh Abu Musa al-Ash'ari, dia kata di tempat kami ada timbul suatu perkara yang dibuat daripada madu campur dengan gandum dan ada lagi bahan-bahan lain lagi campur, maka dia ambil air jeruk jadikan arak. Bagaimana? Sedangkan lain dengan khamar hak itlaq dalam Quran tu. Khamar hak itlaq dalam Quran tu ialah perahan anggur. Tapi hak di Yaman tu daripada madu, daripada apa dia gandum, dan ada lain lagi bahan. Macam kalau tempat kita ni kak nera daripada atal, daripada kelapa dah, daripada apa lagi nipah. Tu kita ambil daripada situ nera dia tu, orang panggil ada panggil tua. Yang tu jeruk jadikan mabuk. Maka bila berlaku di Yaman tu begitu, dia jawab kullu muskirin khamrun. Pada asal tadi khamrun tu perahan anggur. Tapi di sini umumkan kullu muskirin khamrun. Setiap yang cair yang memabukkan ai sa'nuhu ay yuskira. Sa'an dia tu pasal dia memabukkan. Panggil khamran lah. Wa kullu khamrin haramun. Ini susun kalau panggil kalau mantik susun macam tu. Nah, maka terbit natijahnya kullu muskirin haramun. Sebab apa? Sebab muskir panggil khamar. Setiap khamar ialah haram. Terbit natijahnya semua muskir haram. Tak kira buat daripada padi ke, jagung ke, nah, bila yang memabukkan panggil khamar lah. Zaman sekarang ada satu daun apa panggil? Daun ketung. Tengok daun ketung tu baru-baru kan, baru timbul ni. Zaman kita orang tua dulu tak ada lagi. Sekarang timbul pula daun ketung. Tengok dibuat siapa jadi memabukkan. Maksudnya umum kullu muskirin khamrun. Kalau ada pula daun rambutan ke daun durian ke, ikutlah. Akan datang mungkinlah dah habis daun ketung, ambil daun durian pula. Nah, campur-campur jadikan untuk memabukkan. Maksudnya umumnya setiap yang memabukkan itu panggil khamrun. Walaupun diperkeringkan, asal dia cair, tapi diperkeringkan jadi bentuknya biji-biji pun masalah asalnya kullu muskirin khamrun. Bila kita faham di situ wa kullu khamrin haramun, natijahnya setiap muskir ialah haram. Mai khilafnya sedikit, ada kata setengah kalau tidak sampai tahap memabukkan, ada juga mengatakan halal tetapi makruh kerana takut membawa. Nah, maka saddan li zari'ah pakai potong sini selalu. Walau sedikit pun, sebab bila sedikit dia tak berhenti dengan sedikit, dia tarik lagi sampai ke sana. Maka kerak di sini. Adapun yang mazhab kita sama ada mabuk atau tidak, kerana ini muskir. Maka bila faham di situ, pergi pada soalan tadi, dalam makanan dia memasukkan arak. Itu dia dah. Bila masuk arak mana campur arak. Itulah pada satu Islam ni kita kembali selain pada kita mengaji hukum yang kita tumpu kepada semata-mata hukum saja. Kita kembali kepada hikmat dan rahsia. Ya dilarang, setiap yang dilarang semuanya ada manfaat, ada maslahat kebaikan bagi kita. Itu sebab itulah ulama memberi kaedah pula apabila berimpun dua, satunya menolakkan kerusakan, yang keduanya ada padanya kebaikan. Ada kebaikan pun ada, kerusakan pun ada. Apabila berimpun di situ, kaedahnya daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Menolakkan kerusakan diutamakan di atas menarikkan kebaikan. Katakanlah dalam perkara ini ada baik,
tapi ada juga kerusakan. Maka kita utamakan menolak kerusakan diutama daripada menarikkan kebaikan. Sebab tu kata pantang tu lebih baik. Mana kita beringat berhati-hati itu lebih baik. Itu. Sambung. Ada azan? Belum lagi dah. Belum. Boleh sambung lagi. Ya boleh sambung lagi. Soalan saya, ada sepasang suami isteri yang telah berkahwin selama setahun, tetapi suami beliau tidak pernah bersama dengan isterinya sehingga mereka bercerai. Apakah hukumnya? Banyak hukum macam itulah. Allah banyak hukumnya. Jadi masalah sudah berkahwin selama setahun. Selamanya setahun. Maka setahun itu tidak pernah disentuhi itu. Muraknya. Itu tak? Kahwin saja. Tidak ada sentuh. Maksud sentuh ni kinayah lah. Kinayah pada wati lah. Dan tak mungkin pula ada persentuhan. Tapi dah setahun lamanya. Seakan menikah gantung, kahwin gantung, setahun, 2 tahun tiba-tiba bercerai. Dia tanya apa hukumnya? Tepat nak apa? Tepat nak di situ tu. Apa hukumnya? Nak hukum apa? Tanya tu apa hukumnya? Nak tahu hukum apa? Baik. Tidak nak dihukum bercerai kerana bercerai dah berlakunya. Barangkali nak tanyanya bila dicerai, apakah hukum yakni bagi si perempuan itu kalau ia nak berkahwin dengan suami yang kedua umpamanya, adakah kena iddah ataupun tidak? Gitu tak? Nak situ? Kau nak tu mana? Barangkali nak situlah. Jadi pada asal nak sangkut dengan iddah itu jika berlaku perkahwinan kemudian disentuhi sebagaimana suami isteri. Itu dia panggil sangkut dengan iddah. Kena tunggu masa. Sebab apa dia berlaku perceraian hidup. Ada padanya tafsil. Kalau berkahwin tapi tidak pernah disentuhi, apabila bercerai kata tidak ada iddah. Yakni bercerai hidup. Adapun kalau bercerai mati, masa kahwin itu dalam gantung tidak berlaku sentuhan lagi, tapi suami mati, maka itu wajib beriddah. Makna di atas perempuan mesti kena tunggu masa. Kalau perempuan merdeka, tunggu masa 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan tu sahaya, kena tunggu masa 2 bulan 5 hari. Arti setengah bagi perempuan merdeka. Apa iddah wafat. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Kena tunggu 4 bulan 10 bulan. Ini panggil amrun ta'abbudiyun. Allah perintah suruh tunggu masa. Semata-mata kitanya ibadah. Tu perintah daripada Allah. Sebab nak tahu kata suci rahim sudah pun tahu pasal tak pernah sentuh lagi. Tapi kalau cerai hidup tak pernah sentuh itu tidak ada iddah padanya. Berat maknanya tak ada kena tunggu masa lah. Boleh berkahwin selalu lepas bercerai. Kalau kata ada orang meminang, boleh berkahwin kan tidak ada iddah. Itu saja. Baik. Azan dah. Boleh. Sila. InsyaAllah kita akan sambung program kita sampai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكبر صلاة القائمة. Boleh sambung. Perlukah seorang wanita taat kepada suaminya bila mana suami menyuruh untuk membuka burdah ataupun hijab ataupun niqab di hadapan sepupu suami, walhal si isteri itu sentiasa menjaga burdahnya dari sebelum kahwin? Jadi apabila berkahwin, suaminya tak sukalah isteri itu pakai tutup itu. Masya Allah. Lalu maknanya suruh isterinya buka burdah, buka kain tutup yang kita panggil apa dia? Kain kelubung lah. Nah, panggil burdah. Panggil apa? Niqab, tutup muka, kain tutup muka. Bukannya dimaksudkan hak pakai tu tu kena letak lorah wi kena dulu. Tidak dia hukum nak pergi tak boleh. Nah, nyata upah dulu. Jadi masalahnya isteri seorang perempuan sebelum dia berkahwin tu dia selalu pakai tutup, pakai niqab dia panggil, tutup muka. Dia panggil tutup muka. Nah, kemudian apabila ia dapat suami suruh buka. Suami suruh buka. Tepat nak tahunya adakah di atas si isteri itu kena taat? Itu tak? Macam mana? Baik. Kita kembali dulu kepada asal, kita ambil mengetahui mengenai kita baik lelaki atau perempuan. Syariat memerintah kepada kita khususnya kepada perempuan. Ya Allah Ta'ala firman wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ada pula ayat illa li bu'ulatihinna ila akhiril ayah. Dan janganlah menzahirkan, membuka oleh perempuan-perempuan akan zinatahunna, asal terjemah perhiasan, yakni tempat perhiasan. Jangan buka akan perhiasan, yakni jangan menzahir oleh perempuan akan perhiasan di tempat perhiasan. Kepala, tempat perhiasan bagi apa dia pakai atas ni? Kalau orang besar-besar dia pakai mahkota, kan? Maka tempat perhias dengan atas kepalanya pakai mahkota. Maka kepala masalah zinatahunna. Dan juga tempat perhiasan dengan tali leher, tali apa? Tak di sini pakainya, sampai ke dada, kalung, kila dah rantai leher. Orang panggil tali tekak. Rantai leher, ada panggil qiladah pasal bermata bergantung-gantung tu, panggil apa? Kalung. Sama, panggil tali kalung. Tempat perhiasannya di leher, dada. Maksudnya kata zinatahunna, jangan buka. Dan juga tangan, tempat perhiasannya gelang-gelang. Daripada sekat pergelangan ke atas. Dan kaki. Dan kalau Arab, perempuan dia pakai tali kaki dia. Panggil apa tali kaki? Pakai gelang juga. Maka Arab dia panggil khilkhal. Kalau ni panggil siwar. Kita panggil gelang sama. Gelang tangan, gelang kaki. Kita beza di akhir. Gelang tangan, gelang kaki. Tapi kelima Arab kalau gelang tangan siwar. Kalau gelang kaki khilkhal. Khilkhal dekat dengan orang Melayu kita. Bila orang pakai gelang kaki, bila jalan bunyi apa? Kleng kleng kleng. Keleng khilkhal. Kleng kleng lah tak? Itu dia. Jadi ayat tu nak menyatakan bahawa dan janganlah perempuan itu membuka, menzahirkan perhiasan di tempat perhiasan mereka, malaikat kecuali ma zahara minha, malaikat barang yang zahir darinya ketika kita duduk di rumah. Apa yang zahir olehnya? Maka di sini ulama tafsir kana ki ma zahara minha, iaitu tangan, batinnya dan zaharnya. Kita panggil belakang tangan dan
tapak tangan. Maka belakang tangan orang petani panggil kura tangan. Sini panggil tak kura tangan? Tak panggil. Panggil belakang saja. Belakang tangan dan tapak tangan. Kalau nak tahu lurah petani, tapak tangan, kura tangan. Dia atas macam ke belakang kura ke? Itu. Setakat mana tu? Setakat al-ku'. Sekat pergelangan. Setakat ni. Maka ini dipanggil aurah. Ma yajibu 'alaiha satruh. Barang yang mesti atasnya boleh tutup. Lepas tu ada juga setengah ulama kata, kalau tersisi nak sedikit tak apa, kena galik kita pakai baju bila tak akad dia. Walau bagaimana pun setakat pergelangan. Kecualinya tangan daripada jari sampai ke pergelangan dan muka. Ini istisna daripada la yubdina zinatahunna. Ada juga setengah tafsir kaki. Tapak kaki sampai sekat al-ku'. Apa dia sampai dekat dia panggil apa dia? Al-ku', pemata kaki. Sebab setengah-setengah orang mazhab Hanafi kan, kaki dek luar. Ada khilaf situ. Jadi lain pada tu tak panggil aurah, panggil aurah semuanya. Jadi fahamlah bahawa muka ini bukan aurah. Tetapi mai pula diwajibkan tutup muka illa mazinnatan lisyahawati. Khilaf situ. Jadi saya kata wajib tutup. Jadi wajib tutup, haram membuka. Apalagi dengan buka itu fitnah. Kalau yang cantik, yang elok, itu memfitnahkan. Itu belum tilik lagi kepada asal. Asalnya muka tidak dihiaskan. Ala ni muka dihias panggil apa? Dihias muka tu panggil apa? Makeup. Hak tu belum tilik tu, bila pakai hak tu pula lagi munasabah lah dengan tutup itu. Artinya mazhab kita Syafi'i bukan aurah tapi wajib tutup mazinnatan lisyahwa. Jadi perempuan dia lakukan ke itu masalah satu perkara wajib. Bila masalah wajib haram buka. Mana suami suruh buka, maka dia tak mau buka pun tak ada jadi kata masuk dalam neraka dak. Sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tu pada asal. Tapi kalau mazhab lain tu maknanya tak wajib tutup. Dia khilaf lah sikit situ tu. Aurah tu bukan aurah. Tapi wajib tutup kerana mazinnatan lisyahawat. Ingat siapa bab soal bila bab haji. Siapa bab haji bukan perempuan wajib buka muka. Itu mazhab jumhur, termasuk mazhab kita. Tapi ada juga mengatakan jika perempuan tu yang elok cantik, aula suruh tutup kerana memfitnahkan orang lain. Lebih-lebih lagi pula zaman-zaman akhir ini haji dia bercampur gaul. Lelaki perempuan kan. Tu maka eloknya tutup. Patut ada pula setengah kata tutup tapi jangan bersentuh. Tapi setengah-setengah orang Arab. Dia tutup, dia pakai tutup tapi dia ada macam ada ni apa dia panggil ni? Kalau topi tak ada ni. Panggil apa sini? Orang tanah panggil sudu. Sudu ke? Sudu. Dia tak sudu tu. Dia tak sentuh lah tengah kulit muka tu. Kata setengah, bahkan kalau sentuh pun tak apa. Tengok ni. Ini khilaf. Semua tu nak jaga fitnah. Terutama ke orang yang elok-elok. Yalah. Cuba je elok. Bila lalu ke depan macam mana? Kita tengah duk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi itu tu kita nampaklah tu. Tapi mujurnya ikhtilaf. Kalau ijma' tu beratlah. Itulah. Jadi dinasihatkan kepada kita selaku suami. Kalau kira nasib baiklah kita dapat isteri yang salihah. Belum jadi isteri kita dia salihah dah. Data-data bila jadi isteri kita nak suruh buka. Ini satu kesusahan dia. Ni timbul soalan ni. Susah dia biasa duk tutup. Dia mau kepada kita tak suka kata nak perintah suruh dia buka begitu. Dia agak ke suami yang soleh. Tiba-tiba paksa suruh buka. Sepatutnya kita suruh dia tutup sepatutnya. Dia tutup molek dah belum kahwin dengan kita dia tutup dah. Masya-Allah bagusnya. Kadang-kadang orang ni malu nak tutup. Dia malu nak buka. Masya-Allah. Itu dia buka untuk kita ya.
Itu bagus sekali. Tiba-tiba suruh dia buka, dia tak mau buka, tak masuklah derhaka. Malaikat darurah kena buka. Bila nak takak gambar nak buat pasport, tak buka, tak boleh, kena buka. Nak lalu sepadan, nak cop pasport, nak tengok. Buka tengok. Sudah, tutup balik. Tu buka dia panggil darurah. Maka gitulah dinasihatkan kepada kita sebagai suami, sepatut kita terasa nasib baiklah. Yang kita dah doa sangat nak pada isteri salihah, juga perempuan dia nak pada isteri yang soleh. Kita pula nak anak-anak yang soleh, kan? Itu dia. Yang soleh ini menyejukkan mata. Itu apa yang satu kesilapan kita lah. Baik. Itu sebagainya dinasihatkan. Baik. Boleh sambung lagi. Masa kita luas lagi. Soalan seterusnya, saya ada seorang kawan, dia ada ketagihan dengan video hujah, tapi dia kata dia nak berhenti. Nanti dia. Saya ada seorang kawan. Dia ada ketagihan dengan video hujah. Dengan apa ketagihan? Video hujah. Apa dia? Jadi ketagih. Pelat-pelat semuanya dah. Hak ni tak patut tanya lah sebenarnya dah. Kita cari sebab tak ketagih ni, kita cari jalan lah. Ketagih ubat pun dah itu kan. Jadi pada asalnya barang ni barang maksiat yang menarik, membawa pada lebih besar. Tapi dah dia ketagih. Ketagih ni mana sudah terlekat di hatinya. Kerana asalnya ketagih ni cuma kalau Arab dia panggil Al-Quran sebut wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Tu boleh kita makna ketagih. Bila kita buang kaf, kita bubuh nun di belakang, tagahan. Orang petani panggil tegah. Tegah. Supaya inilah maknanya seperti orang ketagih wakak bukan? Walaupun dia tahu kata ini, itu, ini, dia tahu hukum makruh pada asal, tapi bila dia jadi ketagih, susah dia nak berhenti. Walau bagaimanapun kalau dia tu untuk cari jalan nak berhenti, semoga-moga Allah Ta'ala memberi jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takut ia akan Allah menjadikan makhraj. Makhraj ni kalau kelimah orang putih dia panggil apa? Izid. Keluar tu. Tu makhraj. Jadi ada jalan keluar ni. Kita duduk dalam lingkungan begini, walaupun dalam gelap pun bertemu jalan keluar je, tempat keluar, ada pintu. Ada pintu. Tu. Begitulah bagi yang mahu kepada kebaikan, semoga-moga Allah temu jalan keluar. Kita nak contoh satu hadis yang Nabi SAW menceritakan seorang dulu, umat dahulu kala, dia pernah bunuh orang sampai 99. Tapi kalau tengok dari segi maksiat tak boleh banding dengan yang ni. Kau tengok kan? Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Tak asah ke bunuh diri orang lain, bunuh diri sendiri pun haram. Sebab masalah wala taqtulun nafsa, dan janganlah kamu bunuh akan diri. Diri siapa? Diri orang lain, diri sendiri. Allati harramallahu illa bil haqqi, yang telah mengharam oleh Allah mengharamkan bunuhnya. Diri sendiri tak boleh, diri orang lain. Kenapa? Masalah wajib kita jaga diri. Diri orang lain, diri sendiri. Illa bil haq. Amalkan dengan hak sebenar, hak syarak suruh, tu lainlah. Kemudian tiba-tiba dia bunuh sampai 99. Tapi rahmat Allah ya luas. Kita ingat gitulah, jangan berputus asa. Walaupun punya salah, berdosa, punya apa pun kita ingat rahmat Allah luas. Wa rahmati wasi'an kulla syai'. Rahmat Allah tu luas sangat. Bila dia memberi ilham capak pada si lelaki yang pernah bunuh orang 99 tadi, mai berasa menyesal, berasa takut ke Allah, berasa nak mati macam-macam, maka lalu dia cari jalan untuk nak keluar, dia nak taubat macam mana. Dia tak pandai, dia cari orang pandai untuk menunjuk jalan kepadanya. Bila dia cari, bertemu dengan Datuk Rahib Padri, orang suka betapa daripada agama Nasara.
Lalu dia nak cari jalan dia tu supaya dia boleh taubat ke tidak. Pergi tanya, pergi cerita dia pernah bunuh orang sampai 99. Tapi Datuk Padri tu dia tak mahal dari segi hukum. Dia hanya rajin dalam ibadat, orang bertapa, orang beramal. Tapi dia tak faham segi hukum. Bila yang ni cerita begitu, dia kata, "Oi, kamu ni salah besar. Tak ada jalan Allah nak terima." Dia gitu. Bila pergi begitu, dia mari naik satu dia pengen kata, petani pengen gelap mata. Mari perasaannya penuh, tiga pula. Hak tu tiga untuk Padri dah lah. Mati cukup 100. Dia mari naik perasaan dia tu, gelap tiga, mati pula 100. Tapi orang yang Allah Ta'ala nak buka jalan keluar ni, Masya Allah, masih dia menyesal pula. Menyesal lagi, Allah, aku macam mana nak cari jalan supaya aku boleh bertaubat dengan Allah. Cari bertemulah seorang alim. Ni supaya rajin beribadat saja. Rajin beribadat, suka berzikir. Tapi di segi ilmu, fiqh pada agama tak faham. Bila bertemu dengan yang ni, dia cerita dia sampai 100 dia bunuh. Bagaimana cara dia nak taubat, Tuhan terima ke tidak? Kata si alim ini, kalau kamu betul-betul nak jadi orang baik, Allah rahmatnya luas, sangat luas rahmatnya. Tetapi kalau mu nak jadi orang baik, mu mesti kena begini, mu kena hijrah. Mu kena hijrah, tinggalkan kampung yang penduduknya jahat, kamu pergi kepada kampung yang penduduknya baik. Itu satu cara. Dia pun nampak. Sahabat hati dia ni nak pada baik, tapi pada adat dia tak boleh nak baik kalau selagi duduk. Kerana kawan ni mai begini, ini mai begini. Salah dia orang berani ni kak. Orang nak pinjam semua nak. Nak buat satu perkara, dia ambil dia. Muka dia orang berani. Itu. Maka jalan diturut oleh si alim tadi, dia kata kamu mesti kena hijrah. Daripada kampung ni, hijrah pergi ke kampung yang baik penduduknya. Ni satu sebab bagi orang nak baik, dia kena tinggal kawan. Dia panggil uzlah. Asing diri daripada yang buruk kepada yang baik. Maka itulah dia pun sanggup terima. Takdir Allah Ta'ala, dia pun tinggallah kapal dia hijrah. Sampai pada sekeratan jalan, di pertengahan jalan, tiba-tiba rebah di tengah jalan. Mati dia. Dalam hadis sebut, apabila mati, datang 2 malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Nak ambil yang ni azab, kerana mereka ini banyak kerja dosa, bunuh. Datang pula malaikat rahmat nak ambil bagi tempat nikmat. Jadi apa yang kedua tu bermunazaah, berbantahlah. Ada panggil berebut, panggil kan tak berebut. Yang ini nak ambil ini, yang ini nak ambil ini. Jadi apabila dah berlakunya perbantahan dua itu, Allah hantar ke pengadil. Yang ketiga menjadi pengadil. Itulah buat keputusan macam hakim lah. Untuk nak buat keputusan mayat ini pihak rahmat ke pihak azab. Maka yang pengadil lah kata begini keputusannya, kamu ukur jarak daripada kaki dia di sini pergi kepada dia mulai turun keluar daripada rumah dia. Keluar daripada rumah, keluar daripada kampung. Kalau orang petani panggil apa dia? Tempat dia turun tangga orang panggil. Ukur di sana main sampai ke sini berapa jaraknya, dan daripada sini dengan kampung dia tempat azam nak pergi tu, mana jauh mana dekat. Bila diukur-ukur didapatinya dekat pihak yang dia nak pergi sejengkal. Shibran. Qadar sejengkal je. Tu je. Mana kalau kata sana mari 200, yang ini tak sampai 200, sejengkal je tak sampai jarak. Maka di keputusannya boleh kepada mereka rahmat. Ini kita nak tengok apa ni gambaran ni. Yang Nabi SAW cerita umat dulu ni, nak mengajar kepada kita umat, walaupun kita banyak berdosa, banyak kita bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari muda sampai ke tua umurnya, jangan kita putus asa. Itu sekadar maksiat, itu sekadar dosa. Tengok hak yang kupu, berpanjangan umur kupu sekalipun, saat terakhir mengucap 2 kalimah syahadah, beriman dengan Allah. Tak sempat nak solat, tak sempat nak puasa, nak keluar zakat, mati selalu.
maka dia tu diampun oleh Allah. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Tengok, Allah Taala ampun. Itulah jalan keluar kita. Walaupun kita ingat kita berlaku dosa, itu satu sebab bagi kita bertambah dekat dengan Allah. Allah yang maha kuasa, maha bijaksana. Kadang-kadang dia buat hamba-Nya baik dari awal sampai ke akhir. Ini pilihan dari awal sampai ke akhir. Dan setengahnya Allah buruk dari awal sampai ke akhir, kufur sampai ke mati tak kufur, naudzubillah min zalik. Ada pula di antara yang menjadi hamba dia beriman, akhir kufur, naudzubillah, jadi murtad kan. Ada pula kufur akhir beriman. Ini kuasanya Allah, bijaknya dia. Tapi walau bagaimanapun itu dari segi pandangan hakikat, dari segi ikhtiar usaha kita, itulah kita ingatkan rahmat Allah itu luas. Bagi orang nak kepada keampunan, carilah jalannya. Di antaranya doa, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau tak nak masuk ramah, fa'fu anna. Pendek je doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha ketika ia bertanya, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku dapati Allah menzahir bagi aku malam Lailatul Qadar, apa aku nak kata? Maka dia ajar mu kata Aisyah, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguh engkau ya Allah, engkau tu yang memaaf. Nama dia Afu, artinya yang memaaf ataupun pemaaf. Allah ini pemaaf. Bukan saja pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka akan memaaf. Oleh itu nak mintanya fa'fu, maka maaf olehmu, anni, dari aku. Pendek aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek sekali. Tengok tu, maaf olehmu akan aku. Bila dia makbul, walaupun sebanyak mana, tak ada masalah. Kerana makna maaf ni hapus segala kesalahan. Kesalahan yang dicatat, ditulis pada catatan malaikat, Raqi'ati catat. Bila Allah Taala perintah hapus, maka dia terima perintah hapus. Allah perintah tulis. Allah perintah hapus. Di mana maaf, tu mana maaf. Tu kita doa di antara lain. Itulah hubungkan dengan kesalahan. Jangan kata ini berdosa besar ni Allah tak terima. Jangan. Itu salah cakap lagu tu. Bahkan kadang-kadang dalam hadis mai sebut, kalau orang tak pernah berlaku dosa, kadang-kadang dia jadi ujub, dia jadi bangga dengan dia tak pernah salah. Itu satu salah yang besar lagi. Sahabat datang waris pada hadis, lau lam tuznibu la khashitu alaikum ma huwa akbar min al-ujub. Kalau kamu tak pernah berlaku dosa, maknanya kalau kamu tak pernah berlaku kesalahan, aku bimbang ke atas kamu barang yang ia lebih besar daripada itu. Apa dia? Ujub. Orang petani panggil perasan. Sini cakap tak perasan. Kalau kita amal banyak, perasan kata kita ni amal banyak. Kita banyak baca Quran, perasan dengan banyak baca. Ni hak takut sekali ni. Ni takut ni. Cuba orang pernah berlaku dosa, dia nak perasan tak boleh, dia ingat dia salah. Dia pernah salah juga, bila dia sebut hak kesalahan juga, dia berasa sebab mari perasaan dia ingat dia salah. Cuba orang tak pernah salah, orang sebut dosa tu dia tak pernah berlaku, orang sebut dosa ni dia tak pernah, juga berasa banggalah dia. Aku tak ada salah. Aku tak ada ingat salah. Yang tengah sedap tu, cakap pun bunyi lain tu. Bila orang pernah salah macam mana? Ini. Bila dia sebut suatu kesalahan, dosa dia pernah kerja. Kalau tak pernah, ya tengok ini. Semua hadis sebut tu aku tak pernah terlibat. Ya hebat lagi kan. Itu Nabi SAW dia kata aku bimbang. Itulah. Jadi walau bagaimanapun kita kembali kepada rahmat Allah sangat luas.
kasih sayang Allah tu sangat dia kasih kepada hamba-Nya yang beriman. Oleh itu kalau kita jatuh oleh kesalahan, kita bertaubat padanya, Allah sangat berkenan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat berkenan kasih akan orang yang banyak bertaubat. Wal mutatahhirin, dan orang yang sungguh-sungguh bersuci daripada kekotoran. Baik. Boleh lagi masa kita terus boleh lagi. Seterusnya, zaman sekarang telah menjadi satu adat untuk keluarga si mati membuat jamuan pada hari ke-40 kematian dan pada hari 100 kematian. Apakah hukum membuat dan hukum orang yang datang memakan jamuan tersebut? Ini hukum-hukumnya timur batas semata ni. Yang main hukum gini main balah macam mana kata ni panggil. Macam hukum kau tu, hukum kau ni. Tu tak ada dah cara lain deh. Ya kita kena ingat kita sebagai nak beri bentuk umum kaedah. Ingat tahu untuk umum kaedah kerana bunyi hukum macam ni. Kaedahnya begini. Dalam satu-satu masalah dia ada masalah khilafiyah. Ada masalah ittafaq, dia panggil muttafaq alaih. Ada pula masalah mujma' alaih. Masalah yang diijma'. Masalah ijma' tak banyak sangat masalah ijma'. Apa tu juga masalah hak muttafaq. Muttafaq tu pun bukan ijma'. Luah dah lah. Kadang-kadang sama satu mazhab ittifaq berkhilaf dengan mazhab lain. Dan kadang pula sama-sama satu mazhab pun ada ikhtilaf. Ikhtilaf ni panggil masalah khilafiyah. Bila masalah khilafiyah tak boleh kita nak ingkarkan kerana bukan mungkar. Itu kita kena. Hak yang kata wajib tegah mungkar. Mungkar tu kita kena tahu dulu cara kita nak tegah mungkar. Mungkar bila kata ini perkara mungkar, adakah mujma' alaih? Adakah ijma' sekalian ulama kata ini mungkar? Seperti kata zina, na'udzubillah min zalik. Seperti kata zina, ini mungkar yang besar. Adakah ada khilaf ulama dari segi kata mungkar ini? Ada yang kata mungkar? Tak ada. Dia panggil masalah ijma'. Bila lain pada masalah tu, kalau ada masalah khilaf, tengok kalau kita dalam mazhab yang sama, ittifaq dalam mazhab ni, boleh kita tegur, tapi tegur pun dengan jalan beradab. Dia ada syarat dia pula, dia ada syarat dia. Bila masalah ikhtilaf tak mesti kita ingkarnya. Ini setengah pada masalah khilaf. Ini setengah pada masalah khilaf. Masalah khilaf yang masalahnya di antara lain hak yang tupu kepada adat. Kalau kita niat buat kebaikan kepada si mati, maka ini tidak masuk dalam larangan. Hak dilarang tu semata-mata tupu kepada adat kebiasaan. Kalau orang petani panggil labuk, panggil labuk. Adat istiadat buat macam ini masih sebagai adat istiadat. Tu. Ada pun kita buat macam ni nak apa ini? Ini sebagai kata nak buat pahala kepada si mati. Tidak ada khilaf situ, tidak ada khilaf situ. Hak ni sudah dibicarakan. Maka hak dalam ibarat kita, hak katanya itu apa yang kata masuk dalam kata jamuan itu dihukum makruh, ada setengah hukum haram. Itu ditangguhkan wa ma'tida, barang yang diadatkan berlaku, kita pun niat adat buat macam ni, adat kebiasaan. Itu ditangguhkan makruh. Ini belum tilik kepada harta yang bercampur. Kalau bercampur maksudnya bila si mati, seorang mati itu meninggal, kemudian peninggalan harta dan pula ada pula waris-waris tu orang yang tidak sempurna akal, orang gila. Tak boleh kita kena asing dulu sebab ada campur tu. Dan juga ada anak-anak yatim. Tu tak boleh lah. Kemudian kalau kita nak buat juga, atas kita nak buat juga, kita kena asingkan, jangan campur yang tu. Saya sanggup hak saya. Kita sebagai kata anak yang sudah dewasa dah, bagi saya apa yang setuju, yang ni buat. Hak tak setuju, biar hak dia. Gitu. Pendek kata, perlu kita kawal dan perlu kita hati-hatikan cara kita nak buat kebaikan. Jadi atas niat kita nak buat kebajikan, pahala diafah kepada si mati. Kerana ad-diafah tu kas-sadaqah. Tujuan kita buat nak buat pahala pada si mati. Itu.
Ada pun kata makruh atas semata tupu kepada adat buat begini. Ada istiadat ni buat begini. Tu dia kata makruh tu. Haram jika harta tu bercampur dengan harta anak yatim, kita tidak asingkan. Sebab anak yatim walaupun dia izin pun izin dia tak diiktibar. Ataupun ada padanya majnun yang gila waris tu, walaupun dia izin pun syarat tak iktibar. Tu kita kena asingkan. Pendeknya kena ada huraian lah. Itu. Boleh sambung lagi. Seterusnya, untuk wanita iddah tidak dibenarkan keluar dari rumah kecuali maslahat tertentu seperti terpaksa bekerja. Adakah keduri perkahwinan termasuk maslahat kerana tidak menghadiri perkahwinan dan membuatkan saudara mara kecil hati? Turut kecil hati semua. Hari hajat buat maksiat tak hadir pun kecil hati juga. Kita kawan nak pergi buat suatu maksiat, hajat kawan tak mau pergi, aku kecil hati. Maka turut terlihat kecil hati ke? Darah semua dah. Jangan. Inilah masalah perlu kita pergi kepada halusi. Dia asal di atas perempuan yang dimaksudkan di situ perempuan yang di dalam iddah. Dia dua pula tu. Ada iddah tu iddah yang sakut dengan wafat. Ada pula iddah tu iddah raj'iyah. Kan? Jadi begini. Dia bercerai ni dia banyak bentuk pula. Bila dicerai baru satu ataupun dua. Maka perempuan yang dicerai itu panggil raj'iyah. Perempuan yang dicerai panggil raj'iyah. Apa raj'iyah? Perempuan yang dicerai tapi harus bagi suami rajak kembali. Sebab dia baru cerai satu, ada milik dua cerai lagi. Dua talak lagi. Ataupun baru cerai hanya dua kali, ada milik satu lagi. Maka semasa itu dia harus rajak. Bila perempuan yang dicerai dengan iddah raj'iyah tadi, hukumnya seperti isteri lagi. Yang lain bukan hukum isteri, seperti isteri. Tu faham bahasa dia. Bila kita akad nikah sah siap, jadilah isteri, suami isteri. Dia panggil sabit zaujiyah. Jadi suami isteri. Bila tamkin dirinya isteri kepada si suami, timbullah hukumnya wajib atas suami nafkahnya, wajib atas isteri taatnya selama tidak bercanggah masa sebut tadi. Begitulah keadaannya. Duduk-duduk berlaku bercerai. Bercerai hanya baru satu kali itu je, ataupun dah yang kedua lah cerai. Maka perempuan yang dicerai panggil perempuan tu dicerai, tapi hukumnya seperti isteri. Amanah seperti isteri dari segi wajib atas suami nafkah seperti belum cerai. Dia kata seperti isteri. Seperti pada beberapa segi, bukan semua. Pada pihak wajib atas suami nafkah selama tidak deraka. Sebab isteri bila deraka gugur nafkah. Ini hak dah cerai dah pun seperti isteri lagi. Pada pihak wajib atas suami nafkah selama tidak deraka. Dan pula wajib atas isteri itu dia beriddah di tempat yang dicerai jika sesuai dengan munasabah. Maka tu wajib. Dan pula hukum seperti isteri pada pihak kalau suami nak menambahkan talak lagi, dia jatuh. Dia cerai dah kemarin, mari pula cerai pula, aku talak akan dikau, jatuh pula ke yang kedua. Tu kata hukum seperti isteri lagi. Sebabnya kalau perempuan bukan isteri, kita cerai tak sah. Temu perempuan aku talak akan dikau, mana sah, bukan isteri. Ni kita cerai dah, tapi cerai dah satu atau dua, hukum macam isteri lagi. Pergi cerai lagi jatuh pula. Dia maka masa itu perempuan hukum pada isteri, dia nak keluar pada rumah, dia kena minta izin daripada suami. Tu kata hukum seperti isteri lagi. Macam isteri dia nak keluar pada rumah, minta izin, suami tak izin, tak boleh keluar. Keluar juga deraka namanya. Hak lain pada hak darurah lah. Begitulah hak dicerai dah pun nak keluar, nak minta izin. Ini hukum yang sulit. Keadaan kita di hari ni tak ada bercerai tu keluar dah. Dalam bercerai kan lagi hebat lah. Tapi walau bagaimana tu hak kita, tapi hukum begitu asalnya. Tu masalah perempuan raj'iyah. Satu laginya
perempuan yang cerai mati, suami mati, maka wajib atas perempuan tu bereddah 4 bulan 10 hari macam sebut tadi. Di samping iddah itu satu wajib mari dia panggil ihdad. Ihdad, pantang berhias dengan pakaian-pakaian hias, syarat suruh pantang. Maka nak keluar daripada rumah, syarat tidak benarkan kecuali hak darurah. Maka darurah itulah kita kena kenal darurah tu. Maka keduri perkahwinan darurah ke? Ada tanya. Darurah ni terpaksa. Tak ada jalan lain dah, terpaksa. Adakah darurah keduri perkahwinan? Bukan darurah nafsu. Hanya siapa dia katakan saat ni? Ya terpaksa kena keluar, kalau tak keluar jadi kecil hati. Kecil hati siapa? Sedangkan pergi tempat tu kan, ini tak masalah darurah. Tak masalah darurah. Jadi kalau nak keluar pergi jemaah lagi tak benar, kalau nak pergi kepada haji umrah pun lagi tak benar. Hak ni darurah pergi tempat perkahwinan. Itu kan. Hak nak ibadat lagi. Itu dia itulah masalahnya. Itu bukan darurah. Jadi kena ingatlah syarat dia nak jaga. Kita nak sampai jam berapa ni? Soalan banyak lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada 3 lagi? 3 soalan? Boleh kita sambung lagi untuk habis kalau sekadar 3 soalan. Boleh. Soalan seterusnya, apakah boleh seorang Islam mengucap tahniah pada perayaan orang yang bukan Islam? Seperti di Malaysia kerana kita hidup berbilang bangsa. Ni tu masalah ni tu tak apalah. Takut jadi timbul fitnah. Jadi tengah masyarakat ini tak boleh, takut dia membaca lagu lain. Bawa lagu lain panggil fitnah. Masalah ni ni kita pun tak tahu maklumat setara mana. Dia nak tahu juga maklumat setara mana, bagaimana rupa bentuk. Kalau kita nak bercakap dia bukan di tengah gini, bolehlah. Ni atas satu masalah, takut fitnah. Takut faham silap lagu lain jadi dah. Itu kita teruskan. Baik. Terus. Soalan seterusnya, antara takdir dan doa, apakah segala yang berlaku dalam hidup kita ini adalah ketentuan Allah? Mampu atau tidak doa mengatasi ketentuan yang telah ditetapkan? Hak ni hubung kait dengan masalah rukun iman yang ke-6. Bila kita mengaji rukun iman ada 6 perkara, bila-bila sampai pada yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar, atau sekaligus panggil takdir. Beriman, apa beriman? Kita percaya selain pada kita percaya dengan Allah adanya, sedianya, kekal kuasa hingga akhir. Antaranya kita beriman dengan qada dan qadar, dengan makna kita percaya bahawanya semua perkara tak akan berlaku dengan tidak melaku oleh beriman dengan qada qadar. Jadi semua yang berlaku itu ialah dengan melaku oleh Allah. Itu panggil menetap oleh Allah. Apa barang dia menentu dan menetap, maka dia melakukan mengikut apa hak dia menentu itulah. Fa'alul lima yurid. Dan kita dah baca surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah melakukan, berlakulah seakan-akan kata jadi maka jadi. Tak ada kata jadi tak jadi tak. Bila Allah menama kata salah kata jadilah maka jadi. Ini panggil majaz isti'arah. Sebenarnya kinayah daripada bila Allah menjadi naca jadi. Bila Allah mengada nascaya ada. Bila Allah melaku nascaya berlaku. Barang dia tidak kanak. Dia tidak kanak berlaku, dia tidak melaku. Itu kembali pula pada zikir selalu kita dah sebut pagi petang, masya Allahu kana wa ma lam yasha
lam yakun. Semua tu daripada takdir. Maka takdir tu ada dua bentuk. Ada takdir dengan terus, tidak gantung, tidak sangkut dengan sesuatu. Itu panggil takdir mubram namanya. Ada satu lagi takdir dengan cara gantung. Gantung panggil muallaq namanya. Seperti seorang itu nak dapatkan rezekinya dengan gantung takliknya jika sekira ia buat kerja tu. Jika sekira ia pergi ke situ. Jika dia pergi, dia dapat. Maksudnya kalau tak pergi, tak dapat. Tu panggil bentuk lagu tu panggil bentuk tak. Tetapi hak Ibrahim dia menetapkan bahawa rezeki dia di situ. Dia ada sabar. Kalau tak pernah pergi pun berasa nak pergi. Dia panggil hak ta'alib lagi. Nah, ni macam kita tadi sini ni. Tengok, kalau kita nak pulang kepada qada. Tahun sudah, ingat dah tahun sudah. Sebenarnya program ada di sini. Tahun lepas, tahun lalu lah panggil. Kan? Tahun lalu ada program di sini. Tapi tahun lalu tak dapat mari. Sebenarnya program ada di sini, balik kepada Kuala Lumpur, masuk singgah di Perak, masuk di Pulau Pinang. Tapi tahun lalu Tuhan buat sahabat macam mana? Ustaz Azhar nak pergi ke rumah. Bila dapat maklumat begitu, kita balik pada Kuala Lumpur, batal hak sini. Hak Perak, hak Pulau Pinang. Terus balik. Sudah selesai dia pergi melawat rumah, masuk semula hak Perlis dengan hak Kedah. Sini tak ada. Ini cakap atas sekiranya kalau tak sabit, dia panggil. Kalau tak bersabit dengan Ustaz Azhar nak pergi, mari di sini. Tapi hak takdir Allah Taala cara memberahnya tak mari sini. Rezeki tak ada sini. Tapi pada tahun ni dapat mari. Itu nak cakap kata apa dia? Qada muallaq, qada mubrah. Begitulah makna kata doa. Boleh menolakkan bala. Dan pula dengan kata-kata takdir tak boleh diubah, tak ada berlawanan apa. Hak cakap kata takdir Allah tetap tak boleh diubah. Maka tu tangguh takdir mubram. Hak jadi dikatakan ajal seseorang apabila sampai masanya tak boleh takhir, minta apa dia tu, minta lewat ke sedikit, minta apa lagi tangguh ke, tak boleh. Dan pula tak boleh nak minta mendahului, tak boleh. Walaupun satu saat. Itu tangguh qada takdir ataupun qada yang mubram namanya. Adapun doa boleh menolakkan bala dan amalan-amalan boleh memurahkan rezeki, itu tangguh qada muallaq namanya. Tu beza situ. Macam mana qada muallaq? Jika sekiranya ia buat, dia berdoa, Allah tambahkan umur dia. Jika ia sekiranya hubung silaturrahim, Allah tambahkan rezekinya. Itu jika. Tapi hak mubram dia dah habis rezeki dah. Umur dia ajar dah sampai dah. Allah apa dia? Jadi apa yang takdirkan dia tak ada berasa nak berdoa. Berasa segan, berasa uzur, doa selalu dak bawa, tak ada berasa jadi penat, tak bawa ataupun lupa. Sebab pada situ berlaku. Jadi semua tu kembali pada satu jalah. Kita beriman dengan qada dan takdir. Penentuan yang Allah Taala telah menentukan sedia kala. Allah menentukan berlaku. Allah menentukan tak berlaku, maka dia tidak melakukan. Oleh itu wajib atas kita redha dengan qada. Tilik kata semua perkara tu dari Allah, wajib kita redha. Tilik pada semua perkara itu syariat Allah panggil haram, kita tak boleh redha. Tilik ke syariat hak haram tak boleh redha. Tilik kata perkara ini datangnya dari Allah, wajib kita redha. Dia panggil lain-lain iktibar, lain-lain tilik. Boleh satu lagi. Saya mempunyai seorang anak angkat. Susah untuk saya mendapatkan kewarganegaraan untuk anak saya itu di Malaysia. Terlalu banyak usaha yang dilakukan, tetapi masih tidak berjaya. Pada masa yang sama, ada seorang yang menawarkan pada saya satu tawaran dengan memberikan sejumlah wang
ia dapat selesaikan masalah anak saya. Bolehkah saya menerima tawaran itu? Apa masalah sakut apa tu jadi panjang sangat tu. Tak sadar sakut tu nak tanya masalah. Tak sakit Malaysia nak tanya masalah. Tak sadar sebut hal Malaysia apa kalau Malaysia apa tani sana. Masalah agama tak kira di mana-mana. Tanya masalah agama ya. Ini cara menanya pun kena baiki juga. Nah, kita nak tanya masalahnya apa saat ni? Kita ada anak akak. Sudah. Nak tu mana tu? Nak agama tu. Tulis ayat malah. Cuba ulang sekali lagi anak-anak faham sekali lagi. Slow sikit, jangan cepat sangat. Saya mempunyai seorang anak angkat. Ya. Susah untuk saya mendapatkan kewarganegaraan untuk anak saya itu. Hak tu hak peraturan dunia. Nah, tu panggil undang-undang tu kena mengikut peraturan dia lah. Susah senang pun ada peraturan, kena jalan turut peraturan dia. Nah, lepas tu tepat nak tengok lagi sakut agama tu mana. Dia lagi. Lepas tu pada masa yang sama seorang menawarkan kepada saya satu tawaran dengan memberikan sejumlah wang dia dapat selesaikan masalah anak saya. Dia beri duit. Lepas tu boleh kita buat lah. Tak ada apa, selesai. Nak tak selesai. Masalahnya tak ada sakut apa tu. Lepas tu Pak nak tanya agama tu mana? Walaupun selesai ni selesai dari segi pelaturan negara. Nak jadi warga negara. Nah itu kan? Tu segitu. Bila sah dengan undang-undang, wala apa pun. Sah tu baik dah. Tak ada apa ni warga negara. Selesai. Tapi dari segi syarak adakah anak akak tu anak kita? Tu agama tu. Sebab tu Nabi SAW dia katakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih pandai. Tapi agama tanya. Masalah kita nak buat kita nak tanam pokok. Bagaimana cara kita nak mikir jadi buah tu subur. Bagaimana nak cepat berbuah. Kita katakan biasanya pokok ini biasa 5 tahun baru berbuah dulu. Kemudian zaman ni zaman dia cepat, zaman maju ini kita nak mencepatkan, nak cari jalan macam mana pokok ini ada biasanya 5 tahun berbuah, kita nak jadi 3 tahun berbuah. Cari jalan. Itu urusan kepandaian Allah. Allah dia kata kamu lebih pandai urusan dunia. Carilah nak cara yang cepat buah. Cuma bila berbuah, nak segi agama, adakah yang ini wajib zakat atau tidak wajib zakat? Tu sakut dengan agama tu. Ni pun kita ada anak akak. Ni bukan anak kandung dah lah. Kita ambil anak siapa sajalah. Anak dia diberi ke ada ketemuan kata gilah. Kita atas nama kesian kita nak ambil anak ini jadikan akak akan anak kita. Tapi segi hukum syarak, kena kecek hukum syarak dulu, walaupun sah jadi warga negara pun hukum syarak bukan anak kita dengan jalan nasab bukan. Bila bukan nasab tadi, kembali tadi, dia dengan kita kalau kita pelihara dia sampai dia besar, kalau perempuan boleh berkahwin dengan kita. Sebab dia bukan mahram tu nak baca hak agama. Tapi kalau undang-undang dunia bila buat jadi anak boleh apa dia pesaka tu segi undang dunia. Undang negara dia boleh kata. Kita nak contoh kalau kita di sana. Kalau kita di sana dia ada satu undang-undang bila kita berkahwin. Bila kita berkahwin, sudah berkahwin kita ada surat perkahwinan cara undang-undang negeri. Saya panggil bai somrot. Bila dia ada surat tu, ada pesurat bahasa kita majlis agama menandakan dua ni berkahwin kan. Ada surat majlis tu, majlis agama nak mengesahkan kata dia ni adalah suami isteri. Tapi segi nak sah bukan syarat ada surat tu. Hak ni kena pulai pada syarat rukun nikah. Lepas tu syarat bagi nak sah nikah. Bila cukup rukun nikah, syarat sah nikah, hukumnya sah. Walaupun ada surat, tak ada surat. Itu tak? Tengok pula kalau kita kata orang sini ataupun orang sana pindah wali mai berkahwin di Malaysia. Bila cukup dengan wali am, perempuannya sunyi daripada iddah orang lain.
Begitulah cukup syarat dengan kupu dengan apa itu ini. Cukup syarat hukumnya sah. Begitulah. Walaupun tidak ada surat, cuma nak kepada surat sebagai tanda kata ni dah berkahwin. Bila tengok surat, kita sebagai orang orang pandai pun tengok hukumnya sah. Dari segi syarak. Kemudian dari segi peraturan dunia, undang-undang kena turut peraturan. Pertama peraturan negeri ni macam mana, itu kena turut situ. Bila sah dah, jadi dah warga negara, sah dah lah. Nak buat pasport, nak keluar boleh dah. Sah dah dia panggil. Maka kita nak bercakap dari segi syaraknya, adakah anak akak tu anak kita? Bukan. Bukan mahram kita bin nasab pun bukan. Sehingga-hingganya kalau dia tu perempuan harus berkahwin dengan kita. Kalau lelaki harus berkahwin dengan ibu akak tu, maknanya segi syarak. Sebab bukan mahram. Kemudian kita nak jadi pula kata mahram. Kita buat macam mana? Kalau kita ada anak lelaki, kita nak jadi dia ni adalah mahram kita. Kita kahwin dia dengan anak lelaki kita. Dengan cukup syarat nikah kahwin, maka dia jadi menantu kita. Kita adalah mertua dia. Tetapi mahram bil musaharah. Walaupun anak kita cerai, kita kahwin dengan anak kita tak mau apa terimalah sebagai jadi isterimu supaya dia jadi menantu. Bila berkahwin dengan anak kita, dia adalah menantu. Lepas tu anak kita cerai selalu, maka dia adalah sabik mahram bil musaharah. Halal tengok menengok. Itu asalnya. Tu. Ya sepatutnya nak tanya kesakut dengan agama lah deh. Tu dia. Tu nak tanya bagi undang-undang kan. Tu dia. Habis. Ada lagi. Tak apalah, kita tunggu sampai 9.30. Sampai sekat tu kalau ada lagi pun kita minta berhenti lah. Boleh lagi. Sambung. Seterusnya, apakah itu yang dikatakan arash dan kursi itu? Adakah ia juga makhluk Allah Ta'ala yang hidup? Dan apa keistimewaan? Kena ulang semua. Apakah itu yang dikatakan arash dan kursi itu? Dan adakah ia juga makhluk Allah Ta'ala yang hidup? Masya Allah. Dan apakah keistimewaan? Allah, Masya Allah. Jadi dinasihatkan kepada kita ini kena adalah majlis ilmu, majlis pengajian agama, baik dari segi usuluddin, kena ada guru untuk mengajar ilmu tauhid, ilmu untuk sangkut paut dengan akidah, berpegang kita ni mengenai dengan agama kita. Baik. Tengok ditanyakan apakah itu arash dan kursi. Kita pun sama juga tak pernah tengok. Cumanya begini dalam mengaji akidah kita. Dia baca Fatihah tu, tengoklah kalau tak hafid Quran juga sedapnya baca Quran. Eloknya kan. Tapi apa yang kita baca tu tak ada kelain dah di Fatihah kita dah baca tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Allah itu siapa? Rabbi, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memiliki, yang mempunyai akan sekalian alam. Mengaji apakah makna alam? Nama di situ. Apa makna alam? Kalau mengaji kalimah alamin, mulhaq jamak muzakkar daripada alam. Apa alam? Al-alam ialah kullu ma siwallah. Huraian ay kullu mawjudin siwallahi ay siwa zatillahi wa sifatih. Itu huraian dia. Ringkas, alam itu setiap yang ada selain daripada Allah. Tu dia panggil makna dia, definisi kat sini panggil. Kan tiap-tiap kita mengaji bila sebut satu perkataan kena tahu dari segi bahasanya dan dari segi makna yang dikehendaki, istilah panggil. Allah itu Rabbil Alamin.
tuan. Apa ada tuan? Tuan. Faham tak? Kereta ni siapa tuan? Tuan punya. Tuan punya. Maka Allah itu Rabb, tuan punya segala alam. Tuan yang memiliki, tuan yang mencipta, yang menjadikan semua alam. Apa alam? Setiap yang ada selain daripada Allah semua panggil alam. Bila kita faham begitu, tanya, kita ini panggil alam tak? Alam lah. Bumi alam. Semua kita dah nampak panggil alam. Naik ke atas. Naik ke atas. Langit tak panggil alam. Alam. Yang pertama, yang kedua sampai pada yang ketujuh, alam. Atas pada langit ketujuh, al-kursi, alam. Atas pada kursi, al-aras, alam. Masalah alamin. Allah lah Rabbil alamin, yang menciptakan semua alam. Paling tinggi sekali alam sebelah atas, aras. Tak ada dah alam selepas pada tu, tak ada dah. Paling atas sekali ialah aras. Yang lain semua bawah daripada tu. Kursi bawah, langit bawah tu, bawah langit tujuh, bawah lagi kanan sampai bawah bumi. Bawah pada bumi kita pijak, ada lagi lapis yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh lapis. Lepas tu bawah lagi ada pula sebuah hadis kata ada angin, ada paha tu. Sekadar tahu mengikut hadis sebut. Makanya panggil ya ghaib. Kita beriman dengan ya ghaib. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan ya ghaib. Tengah pada ya ghaib, alam atas, alam bawah. Maka soalan tadi bila kita faham situ, hak soal tadi jawab sendiri boleh. Ketika ni jangan sibuk. Kita nak tanya masalah, kita ganggu yang lain pula. Jangan kena baikilah adab-adab lain kali Tengok kita tanya, bila hurai cakap kau lain pula. Masya Allah. Janganlah lain kali kita jangan macam tu. Nak ingat benar adab dalam menuntut ilmu ni. Baik. Apa sani? Tanya sani. Aras adakah makhluk? Tanya gitu sani. Kursi ada makhluk. Makhluk tu mana apa? Kejadian. Bila Rabbi itu satu maknanya apa dia? Khalik. Yang menjadi, yang mencipta. Yang menjadi, mencipta segala alam. Arti alam ciptaan Allah. Ciptaan tu bahasa Melayu, Arab kata makhluk. Jadi bila faham situ, arah makhluk Allah, ciptaan Allah. Arah makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka segala makhluk panggil, alam pun panggil. Tapi berlainan iktibar. Panggil makhluk tilik pada kena jadi. Panggil makhluk. Panggil alam tilik apa? Semua hak yang kena jadi ada tanda yang menunjuk kata ada Tuhan. Itu panggil alam. Alam ambil daripada alamat, tanda. Tengok kita ada pergi nak tahu papan tanda kan. Siapa disimpan. Kita nak pergi ke mana ni? Tengok papan tanda. Sini. Kat ni. Tu maka alam ini ciptaan Allah, panggil alam tilik pada ada tanda yang menunjuk atas ada Tuhan yang mencipta. Itulah di antaranya tu alam. Jadi selepas pada tu berapa soalan ni banyak sangat, tapi soal tahu itu saja. Maka dinasihatkan ni adik-adik pelajar kita ni selain pada kita hafal, dan mengajilah ni kerana kita ketinggalan dalam mengaji ilmu syarak. Ni lah terjadi masalah banyak sangat. Ilmu syarak kita tinggal. Tu kita patutnya kita bersungguh dalam mengaji ilmu syar'i, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dalam hadis sebut iman, Islam, ihsan. Datangnya Jibril alaihi salam dengan rupa manusia di tengah sahabat yang ramai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok semua sahabat tapi tak kenal. Masuk mari dengan ringkas ceritanya, masuk mari. Bila masuk rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beradab, maka dia tanya, "Akhbirni ya Muhammad, akhbirni alil iman."
cuba ceritakan aku daripada iman apa dia. Maka dia tarik rukun iman yang 6. Lepas tu dia tanya pula, akhbirni anil Islam. Maka dia jawab, Islam tu sebagai itu bila rukun Islam yang 5. Maka dia tanya pula, akhbirni anil ihsan. Maka dia jawab, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Selepas tu tanya lagi bila kiamat, akhir tanya alamat kiamat, sudah baru pergi keluar. Duk beberapa hari selepas itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, "Mu tahu tak siapa Umar yang mari menanya kemarin?" Umar kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah lah, Rasulullah tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Itulah Jibril datang akan kamu mai mengajar agama kamu." Maka ulama ambil daripada hadis itu, bila sebut perkataan agama mestilah melengkapi iman, Islam, ihsan. Maka hubungkan dengan pengajian iman tu sakut dengan ilmu usuluddin. Termasuk saat ni tu. Ha makhluk, ha apa semua tu alam tu sakut dari ilmu usuluddin. Kita kena belajar. Dan sakut dengan Islam. Islam tu ilmu fiqh. Tu sabit dengan peraturan tadi. Apakah sah ke haram ke halal ke wajib ke sunat ke makruh. Tu dari ilmu fiqh bercara. Setiap bab. Kemudian ihsan ilmu tasawuf. Untuk nak mensucikan hati kita buat apa-apa semata kerana Allah. Jangan kerana lain kan. Tu dari tasawuf bercara. Panggil ihsan. Itu bila sebut ilmu syarak itulah tiga-tiga. Maka tiga-tiga ilmu ambilnya daripada Al-Quran dan hadirlah sebagai menjadi dalil dan asalnya. Ini mesti kita beriman. Jadi alhamdulillah setelah kita dapat dan ni satu masjid yang begini rupa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita di sini, maka seeloknya kita syukur nikmat, kita adakanlah majlis pengajian agama dengan bentuk kitab turas. Anak-anak pelajar kita ni selain pada mengaji hafaz Quran, kita adakan mengaji kitab turas. Inilah ilmu syar'i. Itu. Lepas tu masa kita pun rasanya cukuplah setakat itu. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.